Beliau adalah pemimpin masa depan, tapi tak pernah kita bawa beliau tu dalam mengubah dasar. Setiap calon yang 18 tahun ni kena buat internship dengan service center. Hujan banjir kena turun, kebakaran berlaku kena turun. Dia seperti siapa tau? Seperti wartawan. Kita kena mulakan, bukan untuk melihat sekarang ni juga jadi. Ibarat perabot yang musang perlu diperbaharui. Golongan beliau ni perlu diberi hak untuk membuat keputusan secara bersama. Isu ni penting, tapi saya percaya ada banyak pemuda-pemudi di luar yang mereka kurang ambil tahu tentang politik. Sama ada undi 18, umur 18 jadi calon, bila boleh undi, bila boleh dicalonkan. Pemuda Malaysia ready untuk jadi calon kerana mereka sudah ada experience begitu di kampus-kampus universiti. Dia orang buat student body dan sebagainya. So saya rasa orang muda di Malaysia sangat sedia. Tetapi sebelum apa-apa pun, kenalah semua orang muda baca berita, kena baca artikel secara sepenuh-penuhnya. Jangan share tapi tak tahu apa, baca tajuk tapi tak baca story sepenuhnya. Kenapa ia penting? Sebagai pengundi, you kena tahu apa yang sedang berlaku di luar sana. So saya rasa yang tu penting. So nak jadi YB pun, you kenalah tahu apa yang berlaku di kawasan persekitaran anda. Yang tu sangat penting. Dan saya juga meminta semua kerajaan negeri di Malaysia yang belum meminda perlembagaan negeri mereka untuk membuat tindakan serta-merta untuk menunjukkan komitmen mereka tentang pencalonan orang yang berumur 18 tahun. Bila kita bercakap tentang umur 18 nak jadi calon ni, saya berharaplah, walaupun kami bersetuju, tapi saya berharap ianya bukan satu retorik semata-mata lah untuk kita nak pastikan negara kita popular ikut negara-negara lain. Ada undi 18, ada calon 18, kita buat. Tapi biarlah ianya memberi makna yang sebegitu jelas. Kalau nak jadi pengundi dia perlu faham. Walaupun dia daftar, dia kena keluar mengundi, dia kena tunaikan hak dia, kenapa dia tunaikan dan sebagainya. Kalau dia jadi calon, dia bukan semata-mata nak ada nama, nak gaji besar, nak dapat segala-galanya yang dia nampak secara luaran. Tapi dia kena faham secara dalaman, nak jadi YB ni sebenarnya lebih kurang macam sukarelawan juga. Dia kena bersedia dari segi fizikal, mental, wang ringgitnya, 24 jam bekerjanya supaya benda tu terlaksana dengan betul. Kalau sekadar kita nak main-main, saya ingat tak perlu. Dengan bangganya bersama kami pada hari ini adalah Yang Berhormat Tuan Sun Lik Chi, Exco Belia dan Sukan Pulau Pinang, Encik Predik Nambia dan Encik Muhammad Hafiz Ali. Sebelum kami memulakan sesi sembang pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang para panel. Di tengah-tengah panel, Yang Berhormat Tuan Sun Lik Chi, Exco Belia dan Sukan Pulau Pinang. Beliau bersama Kerajaan Pulau Pinang selama 13 tahun. Beliau dilantik sebagai Ahli Majlis dan Parti Whip untuk Majlis Perbandaran Seberang Perai dari tahun 2008 sehingga 18 April 2013. Beliau dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Kadun Jawi pada Pilihan Raya Umum 5 Mei 2013. Pada tahun 2018, beliau sekali lagi dipilih sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Kadun Bagan Jermak pada Pilihan Raya Umum 9 Mei 2018 dan dilantik sebagai Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Belia dan Sukan Pulau Pinang. Panel kita yang seterusnya adalah Encik Predik Nambia. Beliau merupakan Ketua Biro Wilayah Utara portal Free Malaysia Today News. Dengan lebih dari 10 tahun dalam bidang kewartawanan, dia mengkhususkan diri dalam pelaporan, penyelidikan mengenai isu alam sekitar dan feature writing. Dia juga seorang penyokong pentadbiran yang baik, sistem keadilan yang lebih baik dan bandar mesra pejalan kaki. Tahun lalu, Encik Nambia adalah satu-satunya calon Malaysia untuk 2020 Edward R. Murrow Program untuk wartawan di bawah International Visitor Leadership Program anjuran Jabatan Negara Amerika Syarikat.
Program ini mendedahkan para wartawan dari seluruh dunia ke Washington DC serta 4 bandar lain untuk berkongsi pengalaman mereka dengan media dan kumpulan advokasi di Amerika Syarikat. Panel kita yang terakhir adalah Encik Muhammad Hafiz Ali. Beliau merupakan setiausaha agung untuk Majlis Belia Negeri Pulau Pinang selama 8 tahun. Beliau bekerja sebagai pegawai takbir di Universiti Sains Malaysia. Beliau bermula dalam bidang kesukarelaan dan kepimpinan belia sejak berumur 18 tahun sehingga sekarang. Bagi memulakan sesi sembang pada hari ini, izinkan saya memulakan dengan melontar soalan kepada Yang Berhormat terlebih dahulu. Yang Berhormat, bolehkah Yang Berhormat terangkan apakah inisiatif yang telah dilaksanakan oleh pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi pindaan had umur calon ADU? Sebenarnya Kerajaan Negeri Pulau Pinang semasa kita lihat pindaan perlembagaan umur 21 turun ke umur 18 yang telah diuruskan di sidang parlimen. Pada masa yang sama juga turunkan umur jadi calon. Maka untuk ADU itu kena membuat pindaan dan undang-undang di setiap negeri. Maka saya sebagai Esko Kerajaan Negeri Pulau Pinang, maka saya berpendapat bahawa sebagai kerajaan perlulah menjalankan sedikit persiapan ataupun survey supaya dapat berapa peratusan rakyat ada pemuda pemudi di kalangan rakyat kita, masyarakat kita yang setuju untuk umur jadi calon diturun daripada 21 kepada 18. Tahun lepas kita telah menjalankan perjumpaan dengan ketua belia yang ada di Negeri Pulau Pinang. Kita pecah kepada ikut daerah, SPU, SPD dan daerah yang masing-masing untuk mendapatkan soal sendiri tersebut. Maka saya pendapat bahawa dari segi ketua belia, mereka bolehlah memberikan pendapat mereka kerana mereka ada satu ketua belia di kalangan AJK mereka, maupun mereka boleh juga survey di kalangan ahli-ahli mereka juga sama ada mereka setuju untuk pindaan umur jadi calon daripada 21 turun ke umur 18. Selain daripada itu, kita juga ada menjalankan soal sendiri yang dibuka kepada semua rakyat jelata yang di bawah umur 35, di mana mereka setuju atau tidak. So, buat setakat ini kita telah menjalankan survey. Saya rasa lebih kurang 3,000 lebih yang kita dapat numbers tersebut. Dari segi peratusan 64.3% yang mereka setuju pindah itu dipindah. Dan saya berasa pandangan mereka semua nak jadi calon. Jika sidang Dewan dibuka lepas darurat 1 Ogos, maka saya akan minta perubahan atau pindaan undang-undang Dewan Perwakilan Negeri masa sidang. Terima kasih Yang Berhormat atas pandangan Yang Berhormat. Okey, jadi seterusnya, apakah pandangan Encik terhadap cadangan pindaan had umur calon ADU Pulau Pinang dari 21 ke 18 tahun, dan adakah Encik bersetuju atau tidak setuju? Saya amat setuju calon untuk YB untuk negeri turunkan ke 18 tahun kerana ibarat perabot yang musang perlu diperbaharui kan. Politik ni tak boleh dipegang oleh segelintir ahli politik yang sudah lama ada di situ. So, pada pendapat saya patut diperbaharui lah, ada darah baru. Dan satu lagi itu mungkin ahli politik yang sedia ada, yang ada experience, boleh jadi mentor kepada yang berhormat yang akan datang lah, calon-calon baru yang akan datang. So saya agak amat setuju lah, dia patut Penang ni kena buat lah, ubah undang-undang untuk pindah dia punya perlembagaan negeri
untuk menunjukkan komitmen kerajaan lah, untuk laksanakan undi 14. Okay, terima kasih Encik Khalid. Seterusnya saya, bagaimana pula dengan Encik Hafiz? Pandangan Encik Hafiz, setuju atau tidak setuju? Terima kasih. Saya sebagai Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Pulau Pinang, sebagai golongan beliau, memang saya sangat-sangat bersetuju lah dengan undi 18, calon 18, kerana saya merasakanlah golongan beliau ni perlu diberi hak untuk membuat keputusan secara bersama. Sebab kalau kita lihat dari dulu lagi, dari zaman saya muda-muda kecil-kecil lagi, pemimpin kita sentiasa cakap beliau adalah future leader, beliau adalah pemimpin masa depan. Tapi tak pernah kita bawa beliau tu dalam mengubah dasar, buat keputusan tentang negara dan sebagainya. Tapi bila kita buat pindahan ni, dia memberi satu makna baru lah kepada golongan beliau untuk bersama dengan kepimpinan secara terus. Sebab sebelum ni dia kena sampai kan, dia kena bagi kepada YB, dia kena bagi kepada pemimpin dia untuk sampaikan hasrat hati dia. Tapi bila macam ni, benda tu dia sendiri boleh sampaikan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya pada saya, undi 18 tu sebenarnya dia mewujudkan satu majoriti baru dalam pemilih. Jadi maksud dia YB yang ada sekarang lah, termasuk YB Sun lah, lepas ni kena jaga golongan muda ni lebih. Sebab kalau kita tengok penambahan undi 18 ni, dia bawa lebih kurang 1.2 juta tambahan pengundi baru. Jadi 1.2 juta tu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Jadi golongan YB, pemimpin yang sedia ada, kalau dia nak teruskan memimpin, maksudnya dia kena jaga hak-hak dan apa isu-isu semasa yang melibatkan golongan beliau. Contohnya macam pekerjaan, pendidikan, isu kesihatan dan sebagainya perlu dijaga dari sekarang ni. Kalau tidak, 18 undi 18 ni dia boleh kalit next scenario. Habislah pemimpin yang ada ni tak boleh jadi YB. Jadi sebab tu saya tengok benda tu penting sebagai cadangan untuk dipindah lah. Seterusnya kita beralih kepada soalan kedua kepada Encik Khalid. Adakah anak muda kita bersedia untuk memikul tanggungjawab yang berat ini, dan apakah cabaran untuk mereka sebagai pemimpin ataupun berkira? Pertama kali saya berbalik kepada apa yang YB cakap tadi. Kalau nak jadi calon ni kena ada qualification secara akademik lah. Tapi pada pendapat saya tu, kita tahu suara rakyat. Kalau bagi saya kan, setiap calon yang 18 tahun ni kena buat internship dengan service center ke YB ke, atau attach dengan ahli majlis. Dia boleh belajar sedikit sebanyak cara untuk dealing dengan rakyat lah. Dan secara amnya pikulan tanggungjawab anak muda untuk buat jadi YB ni, saya rasa ada yang mungkin gilakan kuasa, gilakan pangkat jadi YB ya, ada gaji YB. Yang itu ada satu lagi grup yang memang suka nak tolong rakyat. Yang tu yang kita nak, yang ni kita ada banyak. Kita boleh tengok berbagai-bagai NGO. Kalau you tengok di universiti, kampus pun dia orang berpolitik secara berangsang, sangat amat berangsangkan lah. Kalau you tengok dia punya situasi politik dekat kampus. So saya rasa memang ready lah orang muda sekarang. Ya. Saya nak tambah satu poin. Saya setuju apa yang Kim katakan. Yang dari segi kematangan, kematangan dan sebelum you nak jadi calon, apa basic yang kena ada. Kita Kerajaan Negeri Pulau Pinang di bawah Program Sinar Muda di bawah PUNC telah bermula pada tahun 2016. Pada negeri yang pertama kita memulakan Sinar Muda di Home Malaysia. Mengapa kita memulakan Sinar Muda? Sinar Muda ada secara satu platform. Sebelum anda nak jadi calon, so anda memang berminat melibatkan diri anda dalam bidang politik,
maka anda boleh ambil bahagian. Kita sediakan bengkel. Dalam segi bengkel tersebut, dia memang ada basic untuk anda belajar. Seperti contoh, apa perbezaan Dewan Rakyat, Dewan Undang Negeri, apa itu ahli majlis dari segi PBT. Apakah tujuan kita mempunyai begitu banyak government agency? Kabar bunga tahun lepas telah lulus dalam ESCO. Saya mencadangkan di mana jika kita nak melibatkan lebih ramai orang muda untuk memahami dari segi pentadbiran kerajaan, maka kita kena beri ruang untuk mereka jadi ahli MPKK. Maka kita pastikan sebagai satu syarat di mana MPKK kita kena bagi ruang 2 kerusi ataupun 2 ahli belia, kota belia, satu lelaki, satu perempuan, di mana sesiapa yang berminat, sekurang-kurangnya anda pernah jadi ahli MPKK. Jika anda tak pernah jadi ahli majlis, tapi sekurang-kurangnya anda pernah jadi MPKK dan anda memahami apakah role tersebut, anda boleh pergi ke YB office untuk tolong dari segi internship. Saya memang setuju internship itu penting. Pejabat saya setiap tahun saya ada apa internship, pelajar daripada intern, mana mereka lepas tunggu peperiksaan SPM, tunggu peperiksaan diploma atau PhD, supaya kita memberikan sedikit sebanyak cara anda sebagai adu macam mana selesai kes aduan dari segi kawasan tertentu. Maka mereka boleh belajar dari kita dan kita boleh berikan satu platform untuk mereka tulis surat. Saya percaya ada banyak pemuda orang mulia, anda panggil mereka tulis surat kepada kerajaan untuk buat aduan. Soalan pertama, mereka akan tanya kita, ada format macam mana ada. So saya rasa ini penting. Ada contoh UGH diribut kuat hujan, kampung dilanda banjir. Apa the first issue yang anda nak selesai? Jabatan yang mana anda perlu hubungi dengan segera? Ini penting. So sekurang-kurangnya ini yang basic kan? Basic training. It's a basic training. Tapi di negara Malaysia, bos setakat ni tak ada satu kursus lah. Sesiapa nak jadi calon, mereka cuma boleh belajar political science. Masa anda masuk ke universiti, salah satu tajuk political science. Seterusnya soalan yang saya akan tujukan kepada Encik Hafiz. Ramai yang mengatakan bahawa beliau tidak matang dan tidak mempunyai pengalaman sosial yang mencukupi untuk menjadi sebagai wakil rakyat. Apa kata Encik Hafiz? Pada pandangan saya lah, kalau kata kita melihat kepada kematangan beliau untuk tidak membolehkan dia jadi wakil rakyat tu, dia satu perkara yang tidaklah sebesar mana sangat. Sebab kematangan tu dia boleh dipelajari, dia boleh kita ubah dia jadi matang dengan cara macam yang dia cakap tadi lah. Dia perlu ada SOP tertentu yang dia kena follow. Contohnya, dia follow kursus, dia ada panduan dia dan sebagainya, supaya akhirnya dia faham job deskripsi seorang YB itu macam ni. Jadi bila dia nak menceburkan diri, dia dah tahu dah apa benda. Jadi sebab tu saya kata, kalau kita nak jadikan isu kematangan beliau tu sebagai satu isu yang menyebabkan kita tak nak buat undi 18, dia bukan satu perkara yang sangat besar. Sebab kita boleh tanggani dia dengan cara yang saya sebutkan tadi lah. Yang keduanya pada saya, ada sebahagian besar belia-belia yang bawah umur ni sebenarnya mempunyai pandangan yang agak matang. Sebab dia terdedah dengan isu-isu semasa, dia banyak berbual dengan orang-orang dewasa, dia mungkin banyak membaca. Saya beberapa kali lah sebelum saya datang sini pun saya tengok beberapa YouTube channel kita ada tengok pun, kalau kita buat sesi
bicara dengan kawan-kawan beliau di luar sana berkaitan dengan undi 18, ada sebahagian yang tak menunjukkan kematangan. Tapi ada sebahagian besar tu yang bagi pandangan kepada kita yang seolah-olah kita nampak dia ni umur 30 ke 20 kan, tapi sedangkan baru 18. Jadi dia ada pengetahuan dia kat situ yang macam saya cakap tadi, kita boleh tangani benda tu supaya akhirnya dia boleh jadi. Tapi kalau kita tengok kenapa undi 18 ni diperkenalkan, bukanlah sekarang ni kita buat, sekarang ni juga kita nak YB tu umur 18. Tapi kita melihat 10 tahun akan datang. Mungkin daripada sekarang kita bermula dengan cakap-cakap, kita dah bagi peluang tapi belum bersedia. Tapi 10 tahun akan datang, dia akan ada kesediaan tu. Sebab Jabatan Kementerian Pendidikan dah mula masukkan elemen politik dalam pembelajaran, universiti dah masukkan, kami di pihak pertubuhan-pertubuhan beliau mula memperkenalkan beberapa kursus berkaitan politik, media mula bercakap tentang kesediaan golongan beliau berumur 18 ni, dan akhirnya saya jangka mungkin 10 tahun akan datang kita dah boleh ada seorang ataupun dua orang YB yang berumur 18 tahun yang matang fikirannya. Seterusnya saya akan berikan soalan kepada Encik Philip. Bagaimanakah pindaan ini akan membawa perubahan kepada masyarakat ataupun golongan belia pada jangka masa yang panjang? Saudara saya dah jawab secara berat, tapi saya bagi angle yang lain lah. Kalau tengok jangka panjang ni, orang muda sekarang, kalau dia tengok orang lain, muda lain, orang muda ni jadi YB kan, dia orang pun akan tertarik pada isu governance kan. Masalah sekarang ni, orang muda sekarang dulu dia orang tak baca surat khabar, dia orang tak tahu local issue kan. So sekarang dengan pindaan ni, dia orang akan ingat kita boleh dah undi ya, kita boleh buat perubahan, kita boleh jadi YB. So dia orang akan ambil interest dengan negara dia orang sendiri. Kadang-kadang orang muda ni, dia orang tak tahu apa yang berlaku di sekitaran mereka. Mereka tak tahu perlembagaan. Saya rasa sekarang ni kalau ada pindaan seperti ni, dia orang akan terpaksa buat sesuatu. Dia kena buat juga. Dia kena belajar politik ni macam ni. Saya rasa ini step yang betul, dan I agree kita kena buat political education lah dekat sekolah dekat students. So I rasa mungkin dalam 10 tahun akan datang kita mungkin akan ada Perdana Menteri yang semuda 30 tahun. Okey, saya ada sedikit pandangan mengenai tadi apa yang Fikri katakan dan Afiq katakan. Dari segi kematangan, sama ada calon tersebut yang adalah ikut trend atau ikut kawan dia, jadi bagi saya pun nak jadi. Tapi pandangannya mungkin dia tak ada persiapan. Mungkin dia ingat jadi adun atau jadi camun cuma untuk bincang isu polisi saja, ataupun cuma bawa isu masuk sidang dewan 1 tahun 2 penggal, masuk debate habis. Ada juga yang lepas menceburui dalam bidang politik, lepas 3 bulan dia rasa mengapa isu-isu ini saya juga kena jawab. So mungkin mereka tak tahu the role, tugas tanggungjawab tersebut. So sebagai calon adun wakil rakyat, saya mewakili rakyat untuk masuk ke sidang dewan untuk debate. Tapi sama ada agensi kerajaan tersebut ada melaksanakan tugas tersebut atau tidak, itu terpengaruh. Ini adalah konsep yang salah. Sebagai adun, tugas anda kena tolong rakyat anda, pengundi anda untuk selesaikan masalah. Bukan saja saya serah kepada jawatan, terpuang kepada jawatan, kena penguat, ujian banjir kena turun, kebakaran berlaku kena turun, kes penipuan ada kena bawa dia untuk bahan polis, untuk bahan polis. Sebenarnya sebagai adun wakil rakyat, kejadian memang luas. Dia coverage betul-betul besar. Yes. Dia seperti siapa tahu? Seperti wartawan. I always say that
reporter work and state assembly work is almost the same. You cannot terlibat hukum. Ada accident buat apa? Reporter kena pulang. You tak akan tanya dia, oh accident dah, saya masih makan, dah mahu makan lagi. No way. Dia go. Sama juga wakil rakyat. Kecuali anda cuti. Kadang-kadang cuti pun kena lengkap. Kalau saya boleh tambah lagi, saya setuju dengan pandangan YB. Saya mengatakan saya bersetuju ni sebab kita kena mulakan. Bukan untuk melihat sekarang ni juga jadi. Tapi kita kena masukkan banyak elemen macam YB cakap. Ada elemen pengetahuan dia, ada elemen sosial dia, ada elemen kesungguhan dia, ada elemen kerja keras dia dalam tu. Jadi dia faham benda tu, mungkin 10 tahun akan datang kita boleh ada apa yang saudara predik dekat tadi lah. Adakah pentadbiran negara ataupun landscape politik akan berubah dengan penglibatan pemimpin-pemimpin muda dalam pentadbiran negara? Okay. Kalau dari segi calon pula saya melihat dia takkan jadi awal. Tapi kita boleh mula melahirkan aktivis politik dalam dunia beliau. Macam PYDC, majlis beliau sendiri, kita ada dah. Sekarang ni kita dah mula buat sekolah politik ni. Di peringkat Majlis Belia Malaysia sampai ke peringkat Majlis Belia Negeri, kita mula buat sekolah politik untuk memperkenalkan apa yang kita bincangkan tadi. Ada keperluan tambahan yang perlu golongan beliau ni tahu tentang politik demokrasi di Malaysia, jadi kita masukkan dalam kursus tersebut. Jadi pada akhirnya kita berpandangan benda inilah yang akan melahirkan aktivis politik muda yang boleh memberi satu nafas baru kepada demokrasi di Malaysia. Dan pada akhirnya bila semua tu dah cantik, dah digarap dengan elok, mungkin kemudian barulah kita dapat calon 18. Apakah cadangan bagi langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan kesedaran sivik serta memupuk golongan belia yang berpotensi dalam bidang politik? Saya selalu sebut benda ni dekat sepupu-sepupu saya yang muda lah. Bila bangun pagi, gosok gigi, bacalah surat khabar. Kalau tak ada surat khabar, bacalah portal berita, kan? Kalau you tak tahu apa yang berlaku around you, you don't know what's happening around you, you tak cakna dengan apa yang berlaku. Dan itu yang paling penting lah untuk nak jadi ahli politik ke siapa-siapa pun. Kesedaran sivik tu, saya rasa tanggungjawab seorang pengundi. Sekarang saudara cakap automatic registration untuk mengundi. Ya, sudah register secara automatik, tapi akankah kamu keluar untuk mengundi? You register automatik, tapi tak keluar mengundi, tak guna juga. You tak tunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, kan? Dan satu lagi tu, kesedaran sivik yang lain tu ialah berpolitik secara matang. Kalau cara berpolitik macam influencer Instagram ke, influencer Facebook tu takkan terpakai untuk general public. Kerana general public ni bukannya semua orang muda, ada orang yang lebih senior. So you kena apply satu taktik yang lebih menyeluruh. Ya, betul. Adakah pembinaan ini akan membawa perubahan pada sistem pendidikan kini di Malaysia? Saya rasalah, pada pandangan saya memang ia perlu ada satu perubahan. Kalau kita tengok sekarang ni pun banyak peperiksaan penting pun dah tak ada. Jadi dah satu perubahan yang besar telah dibuat dan mungkin ianya selari dengan undi dan calon 18 ni, sebab bila kita tak banyak fokus kepada peperiksaan, kita boleh masukkan elemen-elemen tambahan macam elemen pengetahuan tentang politik, mungkin dari segi perhubungan sosial dan sebagainya, yang saya kira benda tu dia lebih kepada kemahiran tambahan dalaman kepada pelajar itu sendiri, bukan lagi bersaing dengan kawan-kawan dari sudut mata pelajaran itu sendirilah. Jadi selepas ni dia kena bersaing dengan kawan-kawannya dari sudut nak mematangkan diri, nak meningkatkan kemahiran tambahan yang ada yang berkaitan dengan dunia sekarang ni lah. Sebab saya pernah terlibat satu program lah di peringkat international
Masa tu saya baru 25 tahun. Bila saya ke sana, saya ingat 25 ni dah muda. Tapi sebenarnya ada lagi muda. Yang umur 16, yang umur 18, daripada Netherlands, daripada United Kingdom sini pun baru umur 18, 19 tapi dah serupa macam saya umur 25 kan. Maksud dia dekat situ pembelajaran, suasana pembelajaran tu mungkin dah dimasukkan elemen-elemen penting. Sebab tu saya kira kalau kita nak ke depan, kalau kita nak pastikan hasrat undi 18 dan calon 18 ni terlaksana dengan jayanya, kita kena ada sedikit perubahan dalam pendidikan kita supaya kita dapat masukkan elemen-elemen yang kita boleh buat pelajar tu bersedia untuk ke arah tersebut. Kalau tidak, sampai bila-bila lah kita akan bercakap tentang isu kematangan beliau. Kita akan bercakap tentang isu beliau yang tidak bersedia pun. Sedangkan kita dah wujudkan peraturan tu, tapi tak dapat dilaksanakan sebab kita tak wujudkan momentum dia tu. Saya ada soalan susulan lah. Dan saya dengar hari itu Dewan Undangan Negeri akan buat tindakan untuk adakan nominated kota wanita. Mungkin saudara boleh rasa mungkin ada untuk YB muda nominated dulu. Saya berpandangan bahawa memang kerajaan bawah ni ada satu cadangan untuk tambahan supaya wakil rakyat dari segi wanita turunlah sampai 30%. Tetapi untuk pandangan saya, jika kita nak gunakan platform untuk nomination supaya capai wakil rakyat untuk 30%, soal kedua yang seperti P katakan, adakah kerajaan ini juga akan bersiap sedia untuk nominate untuk wakil rakyat yang kota untuk belia? Memang setakat ini kita masih tak ada satu kota belia sekurang-kurang berapa peratus. Cuma saya menggunakan untuk kota belia untuk MPKK. So saya cadangkan bahawa buat sementara waktu kita fokus untuk calon 18. Saya setuju dengan apa yang Muhammad Hafiz katakan bahawa kita lihat masa depan. Hari ini kita bersembang di sini. Saya rasa kita punya rancangan adalah capai visi 2030 sampai tahun 2030. Kita beri umur 18 tahun cukup matang. Dia pernah menjalani kursus-kursus yang telah disediakan yang memang boleh tangani isu-isu masyarakat. Dia juga boleh debate dan dia juga boleh membuat polisi kepada kerajaan, kepada rakyat jelata. Dari aspek seorang wartawan, boleh jelaskan bahawa betapa penting celik media akan membantu atau menggalakkan golongan belia untuk memberi perhatian terhadap isu sosial dan politik? Ya, saya rasa peranan media ni sangat penting. Kalau ibu tengok cara bagaimana orang muda sekarang tengok news kan, berita dia tengok Facebook sebagainya. So dia kena faham apa yang sahih, apa yang fake news, apa yang betul, apa yang pandangan, opinion piece dengan news piece tu lain. So cara tu you kena celik lah. So orang muda sekarang ni dia orang amat terpikat dengan alternative news site macam SAYS atau yang site-site yang ambil dari sini, ambil dari situ, dia campur aduk, dia propaganda sendiri. So saya rasa orang muda kena celik dari aspek tu lah. And then dan satu lagi tu saya rasa orang muda kena faham masalah rakyat jelata di sini, bukan di luar negara. Saya bagi satu example, Black Lives Matter yang kat Amerika, Black Lives Matter. Kita punya masalah you tak mau you tak nak endah. You tak nak endah yang ni, tapi you pergi tukar profil Facebook Black Lives Matter, tapi sendiri ada banyak
banyak cerita, banyak tahanan di dalam penjara yang mati tiba-tiba, yang itu semua isu sosial. So, saya rasa orang muda sekarang ni kena faham masalah-masalah kita lokal dahulu sebelum kita terjang ke level antarabangsa kan. So yang itu saya rasa penting lah. First, baca surat khabar, baca portal berita yang sahih, yang mainstream dahulu. Yang itulah akan mold dia punya membentuk profil perwatakan seorang orang muda sebelum jadi nak mengundi atau nak jadi YB. Itu pendapat saya lah. Terima kasih. Setakat inilah bagi sesi sembang pada hari ini. Terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Pradeep dan Encik Hafiz Ali kerana sudi meluangkan masa pada hari ini.